Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada Ustazah Nur Damia Husna binti Nursad. Pada hari ini, kami ingin membentangkan kerja lapangan kami yang bertajuk Budaya Pembelajaran Masa Kini Terhadap Mahasiswa. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang. Pertama ialah Muhammad Inamul Akram bin Khairullah dan saya Nur Filsa Afika binti Ashar, Nur Zaini binti Nur Syab, Nur Aisyah binti Zulaimi dan akhir sekali Nur Izzati Ismahani binti Muhammad Yazid. Beralih ke pengenalan tajuk ini, projek lapangan kami berfokus kepada pembelajaran yang dihadapi oleh setiap mahasiswa. Seperti yang kita sedia maklum, pembelajaran bagi setiap individu amatlah penting dalam kehidupan kerana ia mampu menjamin peluang yang cerah seperti memudahkan proses penerimaan pekerjaan, menyelesaikan sesuatu masalah dan meneruskan kehidupan seharian menggunakan ilmu yang telah diterima melalui pembelajaran. Selain itu, pembelajaran yang diterapkan kepada insan di dunia ini mampu menyumbang kepada masyarakat yang berwibawa dan membina suasana negara yang harmoni. Namun demikian, pendidikan hari ini lebih berfokus ke arah era digital di mana konsep pembelajarannya agak berbeza berbanding mahasiswa sebelum ini. Hal ini telah memberi impak yang agak besar memandangkan mahasiswa memerlukan masa untuk menyesuaikan diri dengan proses pembelajaran masa kini. Selain itu, pembelajaran masa kini juga lebih sukar berbanding masa dahulu, memandangkan mahasiswa perlu sentiasa berfikir secara kreatif dan kritis. Seterusnya, saya akan menceritakan apa itu konsep pembelajaran. Dewasa ini, banyak negara termasuk Malaysia ditimpa wabak COVID-19 yang menyebabkan pelbagai penyakit termasuklah SARS-CoV. Kebanyakan universiti di Malaysia terpaksa ditutup dan mengubah struktur pembelajaran daripada secara langsung kepada kaedah pembelajaran secara atas talian. Oleh itu, mahasiswa juga harus membiasakan diri dalam norma baharu untuk memastikan kesinambungan pembelajaran mereka. Namun, definisi pembelajaran masih memberi makna yang sama tanpa mengira perubahan sekelilingnya. Farah Wazira dan Muhammad Mujahid dari Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan di Universiti Putra Malaysia pernah menyatakan bahawa pembelajaran ialah suatu proses interaksi terhadap sesuatu situasi di persekitaran individu tersebut. Individu juga dianggap dalam proses pembelajaran apabila ia melibatkan proses melihat, mengamati, memahami sesuatu perkara atau situasi. Seterusnya, konsep pembelajaran dapat difahami dengan lebih mendalam dari aspek sosiologi dan komunikasi. Pertama, manusia perlulah bersosial antara satu sama lain supaya sesebuah masyarakat dapat dibentuk untuk mencapai matlamat yang seiring. Kemahiran bersosial amatlah penting kerana dapat mengiring perkembangan inovasi pembelajaran supaya tidak ditenggelami dalam arus kemodenan ini. Akhir sekali, komunikasi juga melengkapkan proses pembelajaran di mana sebuah interaksi yang kompleks berlaku antara mahasiswa dan pensyarah. Komunikasi memudahkan mahasiswa dalam pembelajaran kerana ia akan mempengaruhi model, kaedah dan strategi pembelajaran. Contohnya, mahasiswa dapat mencapai informasi tentang pembelajaran mereka dengan mudah dan cepat melalui Google Scholar. Ini adalah kerana pada abad 21 ini, variasi komunikasi platform telah berkembang dengan pesat serta memudahkan mahasiswa untuk memahami sesuatu informasi. Hai, saya akan memperjelaskan lagi berkenaan dengan budaya pembelajaran masa kini mengikut beberapa aspek. Jika berdiskusi berkaitan dengan masa dan pembelajaran, contoh terbaik adalah tidak lain tidak bukan jadual pengajaran dan pembelajaran PDP, sama ada di sekolah maupun di Menara Gading. Jadual PDP akan disediakan oleh pihak pengurusan sekolah setelah mengambil kira beberapa aspek penting termasuk ketersediaan para tenaga pengajar, cuti umum dan tarikh peperiksaan. Berdasarkan aspek-aspek ini, perkara yang mencuri perhatian adalah ketersediaan para tenaga pengajar. Muhammad Rusdin dan Ali dalam kajiannya menyatakan bahawa para guru di abad ini kerap kali memikirkan tentang masa mereka yang terbatas melalui dua elemen. Masa yang ditetapkan untuk proses pembelajaran dan masa yang melibatkan aktiviti tidak berkait dengan pengajaran. Disebabkan guru pada masa ini perlu menghadiri kursus-kursus yang ditetapkan oleh kementerian bagi menepati kriteria guru abad ke-21, masa PDP mereka kadang-kadang perlu dikorbankan atau digantikan di kemudian hari, membuatkan para pelajar ketinggalan pelajaran. Namun begitu, melalui aktiviti-aktiviti ini, guru akan mendapat nilai-nilai baru, seterusnya dapat mengajar dengan lebih efektif dan efisien dan membuatkan para pelajar lebih faham dengan pelajaran mereka seiring dengan perkembangan semasa. Aspek persekitaran yang ingin ditekankan dalam topik pembelajaran bukanlah berkenaan dengan ruang dan kondisi sesuatu tempat belajar itu sendiri, malah berkaitan dengan sikap dan aksi dan reaksi orang sekeliling.
Guru sudah tentunya menjadi contoh dan teladan kepada para pelajar. Maka sikap para guru menjadi penanda aras bagaimana sebuah budaya atau cara pembelajaran itu dijalankan. Berdasarkan Cik Ahmad, Syaharim dan Yahya, kajian yang dilakukan menunjukkan bahawa para pelajar berpandangan bahawa persekitaran pembelajaran di masa ini agak baik kerana para guru mampu berhubung dengan pelajar dengan berkesan, iaitu dengan menunjukkan sifat-sifat kepimpinan terhadap pelajar yang seterusnya menarik perhatian pelajar untuk belajar berdisiplin. Hal ini tidak bukan hasil daripada program-program yang telah disertai oleh para guru bagi beradaptasi dengan cara pembelajaran masa kini. Kualiti tenaga pengajar di abad ini sudah semestinya mempunyai jangkaan yang tinggi disebabkan oleh teknologi dan fasiliti yang lengkap serta kursus yang berkualiti yang telah dilalui sepanjang proses menjadi seorang tenaga pengajar. Bukan sekadar mempunyai kemahiran mendidik dan mengajar, malahan kemahiran-kemahiran tambahan seperti mengendalikan peranti-peranti pendidikan yang berteknologi tinggi serta mempunyai pengetahuan yang luas menjadi kriteria-kriteria yang menjadikan seorang pendidik itu berkualiti tinggi. Kajian Sulaiman dan Wan Ahmad menyatakan bahawa kompetensi guru teknikal College Vocational ditentukan oleh 8 elemen iaitu pengetahuan, kemahiran, kepimpinan, sikap, pengurusan dan pentadbiran, pendidikan sepanjang hayat, kemudahan dan sosial. Ini menunjukkan bahawa budaya pembelajaran masa kini sepatutnya di tahap yang bagus kerana para guru yang membentuk para pelajar akan berdaya saing untuk memenuhi semua elemen tersebut, seterusnya menjadikan para pelajar turut mendapat nilai-nilai tersebut dalam diri mereka. Apabila berbicara berkenaan dengan pembelajaran pada zaman ini, sudah tentunya kita akan mengaitkan dengan pembelajaran secara maya. Disebabkan pembelajaran secara maya memerlukan para pelajar dan guru untuk memiliki peranti-peranti elektronik terkini, maka isu kenaikan kos pembelajaran sudah semestinya timbul. Tidak dinafikan isu ini agak sukar untuk diselesaikan oleh kerana teknologi dunia berkembang dengan sangat cepat. Jikalau negara tidak mengikut arus kemodenan ini, maka lebih ramai lagi rakyat, terutamanya generasi muda, akan mempunyai masalah untuk beradaptasi dengan teknologi terkini, sehingga kan boleh mendatangkan masalah kekurangan pakar dalam bidang ini di masa hadapan. Oleh itu, beberapa inisiatif telah diadakan oleh pihak kerajaan bagi membantu para pelajar untuk mengurangkan masalah ini. Muhammad Salih dalam kajiannya menyatakan bahawa telah ada peranti pada masa ini dijual dengan harga berpatutan. Malahan, syarikat-syarikat telekomunikasi yang terkenal seperti Maxis, Celcom, Digi dan Telekom Malaysia melalui program tanggungjawab sosial mereka telah menawarkan pelbagai pelan dan pakej secara percuma kepada para pelajar dan juga guru. Sekarang, saya akan menerangkan tentang beberapa platform yang digunakan dalam budaya pembelajaran masa kini. Yang pertama ialah Google Meet. Google Meet ialah satu komunikasi video yang dikenalkan oleh Google untuk membantu seseorang berhubung dengan yang lain. Aplikasi ini mempunyai ciri-ciri istimewa yang memudahkan mahasiswa dan pensyarah untuk menjalani proses pembelajaran dan pengajaran. Antara ciri-ciri aplikasi adalah panggilan video dan video dua arah dan berkongsi layar untuk mewakili dokumen. Yang kedua ialah aplikasi WhatsApp. Ini adalah platform untuk berhubung dengan membuat panggilan video, suara dan menghantar mesej teks. WhatsApp membantu memudahkan proses pembelajaran kerana ia menyediakan saluran untuk pensyarah berkomunikasi dengan pelajar dengan lebih pantas dan lancar. Antara kegunaan dan kelebihan aplikasi ini adalah pelajar boleh menggunakan group chat untuk berhubung dengan rakan sekumpulan atau menubuhkan kumpulan belajar. Di samping itu, pensyarah juga boleh menghantar tugasan video pembelajaran atau gambar grafik kepada pelajar dan juga dapat mengekalkan komunikasi dengan mereka. Akhir sekali, penggunaan WhatsApp juga sangat menjimatkan dan tidak membebankan pelajar untuk mengeluarkan sebarang kos. Ketiga ialah Google Classroom. Google Classroom dijadikan sebagai platform digital untuk pensyarah berkongsi bahan kursus supaya mereka dapat mengakses bahan tersebut secara atas talian. Pensyarah juga boleh memberi tugasan dan menetapkan tarikh akhir untuk menghantar tugasan tersebut. Manakala, mahasiswa dapat melihat tugasan yang diberi secara automatik. Melalui Google Classroom, mahasiswa dapat memeriksa markah atau grade yang diberikan setelah pensyarah selesai menanda tugasan mereka. Platform ini adalah kaedah yang berkesan bagi pensyarah dan pelajar untuk mengurus atur, mengedar dan mengumpul tugasan serta bahan pembelajaran secara atas talian dan juga dapat mengurangkan penggunaan kertas. Dan akhirnya ialah Google Drive. Mahasiswa mempunyai banyak subjek di dalam satu semester dan banyak dokumen atau video tentang pembelajaran perlu disimpan dengan rapi. Oleh itu,
Google Drive akan membantu pelajar untuk menyimpan bahan pembelajaran supaya fail-fail tersebut boleh diakses tanpa mengira tempat dan waktu di mana mereka berada. Mahasiswa juga dapat mengurangkan risiko sebarang dokumen penting hilang ataupun rosak. Malahan, salah satu kelebihan platform ini ialah pelajar boleh menyunting fail bersama rakan sekumpulan pada mana-mana gadget walaupun mereka dalam perjalanan atau di dalam kereta. Akhir sekali, pelajar mudah untuk mengakses fail mereka dan ini menjadikan pembelajaran lebih mudah dan cepat. Sekarang, saya akan menerangkan tentang cabaran-cabaran yang dihadapi mahasiswa pada masa sekarang. Pada masa sekarang, kaedah pembelajaran telah berubah di mana majoriti kaedah pembelajaran telah diadakan secara atas talian tanpa kelas secara bersemuka. Ini menyebabkan pelajar perlu menyesuaikan diri dengan kaedah pembelajaran yang baharu. Sesi pembelajaran secara maya ini berdepan dengan cabaran yang sangat genting apabila pelajar universiti terpaksa berada di rumah bagi mengikuti sesi kuliah dan tutorial berbanding sebelum era pandemik COVID-19. Cabaran-cabaran yang dihadapi mahasiswa pada masa sekarang sememangnya memberikan impak yang besar kepada kehidupan mereka sebagai seorang pelajar. Antara cabaran yang dihadapi mahasiswa ketika mengikuti kelas secara online adalah perlu membahagikan tugas sebagai seorang pelajar dan anak pada masa yang sama. Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah, mereka mendapati bahawa terdapat gangguan daripada ahli keluarga pelajar semasa sesi pembelajaran online sedang berjalan. Ini terjadi apabila terdapat ahli keluarga pelajar yang memanggil pelajar di pertengahan sesi kelas pembelajaran dan disuruh untuk melakukan kerja-kerja di rumah. Perkara ini menyebabkan berlakunya percanggahan komitmen daripada segi masa belajar dengan tanggungjawab terhadap keluarga di rumah. Hal ini menunjukkan keadaan pelajar di rumah adalah kurang memberangsangkan dan keadaan ini sememangnya mengganggu tumpuan dan kesinambungan aktiviti kuliah secara online, khususnya dalam pengurusan masa bagi menyiapkan tugasan yang diberikan. Ini memberikan bebanan dan tekanan kepada pelajar dalam memberikan fokus yang sepenuhnya ketika sedang menuntut ilmu. Selain itu, mahasiswa menghadapi cabaran di mana sebilangan daripada mereka tidak mempunyai gadget yang sesuai serta mempunyai jaringan capaian internet yang terhad untuk mengikuti kelas secara online. Berdasarkan kajian dari Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah, mereka menemukan pemahaman baru mengenai istilah digital poverty di mana ianya merujuk kepada kekurangan daripada segi material, ketercapaian rangkaian internet yang terhad dan ketersediaan tempat yang sesuai untuk sesi pembelajaran secara maya. Pelajar yang menghadapi situasi sukar semasa melayari internet, keupayaan untuk melanggan pelan data yang sesuai dan mencukupi serta sokongan keluarga jelas menjadi sebab mengapa sesetengah pelajar menghadapi masalah dalam pembelajaran secara online. Dari segi penggunaan gadget, ada segelintir pelajar yang tidak mampu untuk membeli gadget yang mempunyai fungsi yang bersesuaian bagi mengikuti kelas dan menjalankan tugas yang diberikan pensyarah. Dari segi capaian internet pula, ada pelajar yang sering mengalami masalah teknikal seperti putus sambungan internet ketika kelas sedang berlangsung. Ini seringkali terjadi terutamanya kepada pelajar yang tinggal di kawasan perkampungan dan di kawasan luar bandar. Perkara ini mengganggu konsentrasi pelajar untuk memberikan tumpuan dan mengganggu pelajar terutamanya ketika sedang membuat live presentation sekaligus akan menjejaskan markah pelajar. Akhir sekali, mahasiswa menghadapi masalah yang berkaitan dengan suasana dan persekitaran pembelajaran di rumah. Peralatan dan kemudahan untuk belajar yang disediakan oleh pihak universiti adalah lengkap dan selesa. Keadaan ini berbeza pula ketika pelajar berada di rumah. Di rumah, tidak semua pelajar mempunyai akses kepada kemudahan dan kelengkapan yang mencukupi untuk menuntut ilmu. Ada pelajar yang tidak dapat menyediakan kemudahan asas seperti meja belajar dan alat tulis. Data yang diperolehi juga menunjukkan terdapat responden yang mempunyai tempat belajar yang sesak serta sempit, suasana bising dan persekitaran pembelajaran yang tidak kondusif. Ini menjelaskan terdapatnya permasalahan yang dihadapi responden
iaitu berkaitan dengan isu ruang belajar dan persekitaran yang tidak kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah binti Sulaimi akan mengupas tentang kesan budaya pembelajaran masa kini terhadap mahasiswa. Semenjak datangnya pandemik COVID-19, penggunaan teknologi semakin berkembang pesat kerana hadirnya pembelajaran secara alam maya. Tetapi, penggunaan teknologi seperti internet dan pembelajaran alam maya telah banyak mengubah struktur dan konsep komuniti yang dipegang selama ini. Kesan pertama ialah kesan terhadap keadaan dan kesihatan mental mahasiswa. Menurut Dr. Mimi Fitriana Zain, pakar psikologi, salah satu punca mental dalam pembelajaran masa kini ialah apabila tidak dapat menyeimbangkan penggunaan komputer yang berlarutan. Pendedahan pada skrin komputer lebih dari 4 atau 5 jam secara tidak langsung akan menyebabkan mereka sukar untuk tidur dan mula mengalami gangguan emosi. Ramai yang menganggap isu mental ini sebagai istilah gila. Namun, ini sama sekali tidak benar. Asas gejala mental itu termasuklah masalah kebebangan yang melampau, kemurungan, ketegangan jiwa yang boleh membahayakan kesihatan mental seseorang. Dalam musim pandemik ini, pelajar lebih cenderung kepada masalah mental yang diakibatkan dari pelbagai perubahan psikososial dan tekanan akademik. Gangguan emosi dan mental ini akan mengganggu konsentrasi belajar dan semasa dalam talian. Misalnya, pelajar mempunyai masalah tidur dan mengalami kebimbangan setiap kali terlepas sesuatu perkara. Kesihatan fizikal juga menjadi salah satu kesan pembelajaran masa kini yang dihadapi oleh mahasiswa. Ini terjadi kerana pelajar lebih mudah terdedah kepada keadaan duduk melebihi 2 jam, yang dipanggil sebagai sedentary position, yang boleh menyebabkan terjadinya kesan buruk terhadap postur badan, ketegangan otot, risiko obesiti kerana kurang pergerakan dan justru menjejaskan sistem penghadaman. Pembelajaran secara alam maya juga telah membuat pelajar kurang menjalani aktiviti fizikal seperti bersenam, berbasikal, beriadah di taman dan aktiviti-aktiviti yang bantu mengeluarkan peluh. Mereka sebenarnya tidak dapat mengimbangi masa sewaktu kelas online dan masa riadah kerana pendedahan yang terlalu lama di skrin membuatkan mereka cepat berasa letih dan tidak bermaya. Ilmu merupakan suatu kewajipan dan tuntutan terhadap setiap insan. Di dalam kitab suci Al-Quran, surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah SWT menegaskan bahawa orang yang beriman dan berilmu akan memperoleh kedudukan dan penghormatan yang tinggi di sisinya. Pembelajaran dalam talian ialah salah satu alternatif kaedah penyampaian ilmu yang telah menyekat orang untuk keluar mencari ilmu. Oleh itu, interaksi pelajar dan pengajar dari segi tingkah laku dan adab semakin pudar. Pelajar tidak dapat merasakan interaksi yang sebenar bersama pengajar dan hilang tanggungjawab untuk menjaga adab-adab semasa berilmu. Mereka juga tidak dapat menumpukan perhatian yang penuh sewaktu sesi pembelajaran akibat persekitaran yang dihadapi oleh mereka. Seterusnya, kita beralih kepada cara menangani cabaran pembelajaran masa kini. Yang pertama ialah menyusun jadual dengan lebih terperinci. Untuk melakukan itu, seorang mahasiswa haruslah mempunyai kemahiran pengurusan masa yang baik. Hal ini demikian kerana apabila mahasiswa mengurus masa dengan baik, masa yang terluang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk perkara yang lebih berfaedah. Pandemik COVID-19 yang sedang melanda dunia sekarang ini telah memerlukan seseorang mahasiswa menggalas 2 tanggungjawab pada masa yang sama, iaitu sebagai seorang anak dan juga seorang pelajar. Maka seseorang mahasiswa haruslah menghargai masa dan menggunakannya dengan sebaik mungkin, kerana ianya antara syarat kepada kejayaan seseorang. Antara cara pengurusan yang baik adalah mahasiswa perlu memilih untuk melakukan perkara yang lebih prioriti, kemudian barulah menyelesaikan perkara lain yang apabila masa mengizinkan. Ini membolehkan mahasiswa untuk menyelesaikan atau melakukan sesuatu perkara dengan lebih tenang dan lebih teratur. Yang kedua ialah memohon bantuan data internet dan gadget percuma. Pelajar haruslah sentiasa peka dengan sebarang bantuan yang akan disalurkan. Hal ini demikian kerana pihak kerajaan sentiasa mengambil berat dan berusaha sedaya upaya untuk memberikan bantuan kepada golongan mahasiswa yang memerlukan. Dan antara bantuan yang telah diberikan ialah bantuan data percuma berjumlah RM120 dan bantuan prihatin berjumlah RM200 secara one-off. Di samping itu, pihak kerajaan juga telah menyalurkan bantuan melalui pihak universiti dengan menawarkan bantuan komputer riba kepada golongan mahasiswa yang kurang berkemampuan. Tidak lupa juga, kerajaan telah mengambil inisiatif lain dengan memberi diskaun ke atas sebarang pembelian komputer riba bagi mahasiswa yang tidak layak memohon komputer riba percuma. Hal ini telah menunjukkan bahawa pihak kerajaan dan juga pihak universiti sangat mengambil berat dan ke atas keselesaan dan kesejahteraan para mahasiswa di Malaysia. Oleh yang demikian, mahasiswa haruslah sentiasa merebut peluang yang sedia ada dan melakukan semakan di laman web yang telah disediakan oleh pihak kerajaan untuk membuat permohonan serta melakukan semakan status kelayakan masing-masing.
Yang ketiga, mahasiswa pulang ke kampus untuk ruang pembelajaran yang lebih kondusif. Bagi memudahkan mahasiswa menjalani proses pembelajaran masa kini dengan lebih baik, mahasiswa perlulah membuat permohonan untuk pulang ke kampus masing-masing untuk mendapatkan ruang pembelajaran yang lebih selesa dan kondusif serta menjamin capaian internet yang lebih baik. Untuk memudahkan proses demikian, pihak Kementerian Pengajian Tinggi ataupun KPT telah mengumumkan prosedur operasi standard ataupun SOP yang lebih ketat dan terancang bagi menjamin kepulangan mahasiswa ke kampus secara berperingkat. Pihak Kementerian Pengajian Tinggi juga telah berunding dengan syarikat penerbangan untuk mengatur jadual penerbangan dan menawarkan harga tiket yang lebih murah, terutama sekali bagi para mahasiswa yang tinggal jauh daripada kampus. Apabila mahasiswa berada di ruang pembelajaran yang selesa dan kondusif, serta capaian internet yang lebih baik, ia mampu membantu meningkatkan prestasi mahasiswa dalam pembelajaran. Perubahan pembelajaran ini telah membuatkan mahasiswa menempuhi cabaran dan kesan yang berbeza berbanding zaman dahulu. Banyak aplikasi yang telah disyorkan untuk mahasiswa yang sesuai dengan keadaan pembelajaran masa kini. Pelbagai juga cabaran yang sememangnya memberi impak kepada kehidupan mereka sebagai seorang pelajar di universiti. Walaupun begitu, mahasiswa juga dapat mengatasi cabaran-cabaran dalam pembelajaran di alam maya ini dengan berfikiran positif di setiap apa yang berlaku. Sekian itu sahaja daripada grup kami. Terima kasih kerana meluangkan masa anda. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.